Tuan-tuan hadirin mukminin, apa beberapa perkara yang boleh kita sebut tentang kisah Ashabul Kahfi yang disenaraikan oleh para ulama di antara benda-benda yang tidak dijelaskan, benda-benda yang samar yang kita tidak disuruh untuk ta'ammuk. Ta'ammuk ni maksudnya kita tak disuruh untuk dalam-dalam sangat, untuk kita nak pergi susah kepala kita nak pergi duk cari, nak pergi kadang-kadang orang duk tanya di mana, siapa dia, kan? Kita tengok Al-Quran merahsiakan ataupun menyembunyikan kisah mereka ini, hanya menyebut apa yang penting dan boleh dijadikan panduan bersama oleh kita. Yang penting apa dia? Pengajaran dia, watak dia, lokasi dia, detail cerita dia tu tak penting. Tapi kita tengok sebahagian daripada masyarakat umat Islam ni, dia sibuk dengan detail cerita. Apa-apa pun dia nak tahu yang detail. Dia bukan nak tahu pengajaran tu. Dia nak tahu siapa dia. Macam cerita Luqman pun sama. Dia kalau Luqman tu siapa dan sebagainya. Kalau Quran cerita, kita beriman. Tapi kalau Quran tak cerita, kita kata apa? Wallahu ta'ala a'lam. Pasal apa Allah tak cerita? Artinya benda tu tak bermanfaat dan tak penting untuk kita. Hadirin mukminin, itu apa yang boleh kita ambil dan kita pelajari daripada peringkat yang pertama. Cuma saya nak sebut sikit pada tuan-tuan apa yang mereka doa, mereka minta kepada Allah. Yang pertama yang kita dengar tadi, tuan-tuan juga boleh amal doa ni. Mereka minta kepada Allah rahmat dia. Atina min ladunka rahmah. Antara doa yang besar yang diminta oleh Ashabul Kahfi, rahmat daripada Allah. Min ladunka rahmah, daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah mereka diselamatkan daripada keadaan dan kekejaman pemerintah ketika itu. Dengan rahmat Allah juga mereka ditidurkan. Dengan rahmat Allah juga mereka diselamatkan. Dengan rahmat Allah juga mereka dibangkitkan. Dengan rahmat Allah juga iman mereka terpelihara daripada kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga mereka ni daripada sebelum masuk gua lagi. Dan sebahagian riwayat kata mereka ini asalnya anak-anak orang kaya, anak-anak pembesar. Dan bila mereka tengok kaum mereka punya perbuatan tu, mereka tak boleh masuk. Mereka tak boleh terima. Itu yang menyebabkan mereka lari. Sehingga sebahagian ahli tafsir kata apa? Benda yang besar juga kita boleh belajar apa dia? Hebat tak hebat mereka ini meninggalkan kesenangan dan juga keseronokan dunia yang sesuai dengan jiwa orang muda. Depa ni anak orang besar. Sebahagian riwayat inilah yang tambah-tambah ni. Mereka ini sebahagiannya orang besar, anak orang besar, hidup mewah, jiwa remaja, tapi mereka tolak. Mereka memilih sempitnya gua. Tuan-tuan hadirin mukminin, apa yang boleh kita belajar? Depa duduk luar, depa rasa ketat dada. Depa rasa susah hati. Depa rasa tak seronok. Luar tu luar tu seronoklah kalau kita baca. Tapi mereka memilih untuk duduk dalam gua. Gua ni sempit. Gua Kahfi ni sempit. Kita pergi tengok gua Hira kan? Gua yang Nabi bersembunyi bukan besar mana sempit. Tapi bila mereka duduk dalam gua yang sempit itu, dada mereka lapang. Jiwa mereka tenang. Sebab itu kita nak sebut pada tuan-tuan, rahmat Allah bila dia masuk dalam diri kita, walaupun kita berada di tempat yang sempit, dada dan jiwa kita rasa luih. Ada orang yang duduk dalam rumah yang besar, tapi dia semak perut, dia mari tekanan jiwa, dia mari susah hati, dia mai gangguan mental. Pasal apa? Bukan masalah rumah yang luih tu, tapi tak ada ketenangan rahmat Allah tu. Sebab itu ada orang yang duduk di tempat ni, depa ni duduk dalam gua. Duduk dalam gua depa lebih tenang, lebih seronok. Sebab itu kadang-kadang bila kita masuk dalam masjid, yang ni orang yang tak main masjid tak dapat. Perasaan zauq ini, rasa ini tak akan dinikmati oleh orang yang luar daripada masjid. Kita nak cerita pun payah. Kadang-kadang orang pelik.
Kita boleh hari-hari main masjid, siang malam main masjid, duduk dalam masjid. Saya pengalaman cerita kat tuan-tuan beberapa kali, orang tak mau masuk masjid. Penerima bantuan kadang-kadang, dulu ada program kerajaan negeri buat, bagi bantuan, termasuklah bila kita agih. Sebahagian program masjid, dia ada bagi bantuan pada penerima asnaf. Masa kita kuliah, kita tak nampak. Tapi masa terima bantuan ramai. Mereka duduk di mana? Mereka duduk di luar. Mereka tak masuk. Di luar tu hangat, di dalam sejuk. Tapi mereka tak boleh masuk. Mereka tak seronok. Dan orang kadang-kadang tuan-tuan, dia tak boleh faham apa yang ada di masjid. Setengah orang dia pergi pampir, ada macam-macam jual beli. Yang ni, ini yang kita kata rahmat Allah tu. Tuan-tuan nampak tak? Yang ni orang tak boleh cerita. Kita tahulah orang pergi expo ni. Sehari dua ni ada di stadium. Expo Hari Pertanian. Orang pergi apa? Orang seronok. Ada tengok lembu. Ada tengok binatang. Ada jual barang-barang. Tapi apa yang ada di masjid? Bila kita masuk masjid, apa yang ada? Tak ada pameran. Tak ada jual beli. Jual beli pun tak boleh. Masjid ni kosong. Bagi setengah orang, dia masuk masjid, dia kosong. Tak ada apa yang menarik untuk dia. Tak ada apa yang menyeronokkan. Ini yang orang-orang beriman rasa. Apa dia? Apa yang orang beriman rasa manis dan tenangnya masjid. Yang bila orang mai, dia kata, dia mai kenduri, dia mai akad nikah di masjid. Dia duduk kira jemu. Dia mai nak akad nikah, bukan nak mai masjid. Pasal akad nikah di masjid, dia jemu. Lah kali keluar isap rokok. Tok Imam lambat mai. Tok Imam lambat mai pun dia tak boleh. Nampak? Tuan-tuan, kadang-kadang kita heran. Kenapa orang tak boleh mai masjid? Pasal orang tak nampak dan tak rasa zauq tenangnya masjid ini. Ini hanya Tuhan bagi Ar-Rahim dia pada orang beriman. Kalau kita nak banding seronok, mall lagi seronok, happening. Ada tempat makan, tempat shopping, panggung wayang. Tapi kita memilih untuk mari masjid. Kita memilih untuk duduk di masjid. Kerana apa? Kerana kita telah dinaungi dengan rahmat Allah. Walaupun mungkin tak ada apa di masjid, tak ada benda yang menarik, tak ada benda yang seronok, tapi rahmat Allah itu ada di masjid. Jadi bila kita masuk, kita rasa lain tu ya. Tenang, damai. Apatah lagi bila kita bangkit salat, semua itu mahal dan tidak ada tempat yang boleh bagi perkara yang sama. Doalah tuan-tuan. Allah memilih tuan-tuan dan saya. Walaupun kita duduk di masjid yang buruk, orang nampak masjid ni buruk lah, tak elok masjid. Bukan soal buruk cantik masjid tu. Soal rahmat Allah. Di situ ada mall yang besar-besar, hebat-hebat, megah, cantik. Tapi kita masuk, kita serabut. Kita masuk, kita serabut. Kita duk kira nak balik. Kerana tak ada rahmat Allah di situ. Oh, ini benda ni tuan-tuan, kalau orang dapat, orang mai. Yang dia tak mai tu pasal tak masuk rahmat Allah pada diri dia. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.